wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sya'alallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga, insya-Allah. Yang saya kasihi Tuan Imam, hadirin, ya bapa-bapa sekalian yang dirahmati Allah, tak lupa kepada ahli jawatankuasa Surau Nurul Huda dan yang buat live pada malam ini, Abang Abu Bakar Osman daripada page audio kuliah. Tuan-tuan boleh lihat dalam page ini banyak tok-tok guru, ustaz-ustaz yang membincangkan pelbagai tajuk, ya, dan ilmu dalamnya. Begitu juga Abang Azan Hasan daripada page Syiar Kuliah. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat bersama pada malam ini. Kita menyambung kembali pengajian kita dalam kitab Fiqhus Sirah pada muka surat 134. Muka surat 134 tuan-tuan, pada perenggan yang kedua. Setelah perbincangan berlarutan dan tawar-menawar pun berlanjutan, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap dengan pendiriannya. Dan sebagai kata yang terakhir daripada pihak Quraisy, tuan-tuan rahmati Allah, apabila Nabi, saya ceritakan dalam bulan yang lalu, ditawarkan dengan pelbagai tawaran yang kalau ikut normal manusia tak boleh tolak. Normally for humankind macam kita ni tuan-tuan, manusia macam kita yang biasa ini, basyarun adi ini, tak boleh tolak. Pasal apa tuan-tuan? Tawaran-tawaran ini amat menarik. Nak jadi pengarah? Tuan-tuan, nak jadi pengarah, ikut cakap kami. Contoh, nak jadi ketua bahagian, nak jadi presiden, nak jadi Perdana Menteri. Contoh. Tuan-tuan mati Allah, bagi Nabi segala asyaraf itu apa makna dia? Kemuliaan yang daripada segi mata keduniaan. Au mansabin, apa itu mansabin? Jawatan daripada segi keduniaan. Apalagi tuan-tuan, awil amwal, ataupun reta-reta tawaran kekayaan. Apalagi tuan-tuan, awil mar'at, awil nisa, tawaran-tawaran yang berbentuk abuan nafsu. Apa dia? Perempuan. Semua ini bukan dicari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi ini tuan-tuan, innama bu'istu liutammim makarimal akhlaq. Disebut dalam hadis, salah satu sebab aku diutuskan, kata Nabi, adalah kerana apa? Menyempurnakan, membawa syariat Allah, dengan syariat Allah itu agar disempurnakan akhlak-akhlak manusia yang telah rosak, dirosakkan oleh penyembahan beralanya. Apalagi tuan-tuan, kata Ja'far bin Abi Talib, selalu saya ulang tuan-tuan dalam kuliah, kata dia, nahnu qaumun min ahli jahiliyah, kami ini kaum daripada ahli jahiliyah, na'budul asnam. Rosaknya akhlak kami ini. Apa dia, wahai Raja Najasyi? Ketika Raja Najasyi bertanya kepada rombongan yang berhijrah ke Habsyah pada hijrah yang pertama, kami ini rosak akhlak sebab apa? Pertama, kami tak kenal siapa Tuhan kami, kami menyembah berhala. Apalagi wa naqulul maitah, kami makan bangkai, makan sembelihan yang dinazarkan untuk berhala, atau makan sembelihan yang tidak disembelih atas nama Allah. Wa naqta'ul arham, dan kami memutuskan silaturahim.
Silap sikit je tuan-tuan, small matter only, sampai berperang puak-puak kabilah-kabilah. Berperang ni tuan-tuan sampai menyebabkan banyak berlakunya kematian. Allahu Rabbi. Akhir zaman ni tuan-tuan, kita nak kembali macam zaman jahiliah. Kerana apa? Bukan tak ada dah pergaduhan di antara kumpulan remaja, kumpulan orang-orang yang menyertai sabsin, kongsi gelap dan sebagainya. Begitu saja tuan-tuan, bapa hari ini dengan mudah dera dan bunuh anak yang masih kecil. Ni semua tanda akhir zaman ni. Tanda apa dia? Perangai jahiliah sudah kembali balik ke dalam dunia alam kita ni tuan-tuan. Wal'iyazubillah. Apalagi wa na'til fawaish. Kami mendatangi benda-benda yang Allah larang kepada kami. Apa yang tak kami buat dengan zinanya, dengan minum araknya, dengan berjudinya, dengan bertenung nasibnya. Tuan-tuan, hari ini ada namanya Facebook Sugar Daddy. Ambil tahu ke? Tak ambil tahu ni? Kita tahu sugar je. Sugar tu gula. Pantang aku sugar, makan gula banyak, kencing manis. Hari ini ada Facebook tuan-tuan, Sugar Daddy, laman sosial yang menyediakan apa dia tuan-tuan? Khidmat sembang, khidmat macam-macam, khidmat siapa ndak aku khidmat. Tak tahulah tuan-tuan, tengok dalam tu, saya tak pernah tengok tapi saya baca. Tuan-tuan rahmati Allah, kalau dulu zaman jahiliah, Abdullah bin Ubay ini, kata Ibn Hisham, mempunyai perempuan-perempuan jahat diletakkan di depan kemah. Amamal qimah tajlisu amamal khimati. Dan perempuan ini didandan tuan-tuan cantik, diikat rambutnya, dipintal-pintal rambutnya macam ekor kuda, ponytail. Kemudian lalu iza marra rajul, bila lalu tuan-tuan seorang lelaki, atau marra rijal, bila lalu lelaki-lelaki tengok berkenan, naik syahwat. Terus ditanya kepada perempuan tersebut, macam mana khidmat, berapa harga bayarannya. Perempuan ini pun kata begini-begini bayarannya. Ba'da ittifaq, setelah mencapai kata persetujuan, macam yang pergi ke Thailand. Kan? Saya tak tahu tapi ada orang cerita. Pergi ke mana tu? Danuk ke Chiang Mai, pergi mana, buat apa tu? Cari macam ni lah. Apa dia tuan-tuan? Tanya, berapa? 200 baht. Kurang boleh? Boleh kurang? Bagi ni lah, bagi kurang sikit, ada discount. Is there any discount for your service? Okay, from 200 I give you 150. Wow, that's good. Bukan aku tak biasa melanggan. Ni cerita tuan-tuan, cerita orang yang biasa pergi. Jangan tuduh aku kempuk dengan botol ni garang. Yang biasa pergi ni. Ba'da ma ittafaqa, setelah mereka bersetuju masuk dalam kemah tersebut, yang perempuan ni akan mengikat kain berwarna merah. Apa tanda kain warna merah ni tuan-tuan? Bila warna merah, apa tanda dia? In service, tengah buat kerja. Kalau enggak, wait until your turn come. Tuan-tuan, tunggu sampai giliran anda. Selepas ini, selepas selesai, baru boleh. Tuan-tuan, zaman tu dah ada dah. Hari ini lagi canggih, lagi teruk tuan-tuan. Apa dia? Tak payah dah pergi jumpa mula-mula tuan-tuan pergi tawar menawar. Cuma buat temu janji melalui Facebook. Berkenan, suka, boleh bawa ke mana-mana tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan, lagi canggih akhir zaman ni. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, saya pun tak tahu sangat. Tapi bila dibaca tu macam tu lah keadaan dia tuan-tuan. Zaman jahiliah, zaman dulu, hari ni punya jahiliah lagi teruk. Wanatil fawaish, kami mendatangi benda-benda yang jahat. Seperti mana disebutkan tadi. Zinanya, judinya, arak, mabuknya.
Wa ya'kul minal qawiy dhaif, dan juga apa dia yang paling teruk, wahai Raja Najasyi, orang yang kuat menindas orang yang zalim. Allahu Rabbi. Sebelum itu tuan-tuan, disebut juga wa nusiul jiwar, kami juga menyakiti jiran-jiran yang duduk sebelah kami, tak pernah buat baik. Kemudian baru masuk kepada yang kuat makan yang lemah, yang kuat menzalimi yang lemah. Itu zaman jahiliah tuan-tuan. Maka hadis Nabi ni mengatakan, aku datang untuk memperbaiki segala kepincangan akhlak, segala kebejatan akhlak, segala kerosakan akhlak sebagai Rasul yang terakhir yang diutuskan. Tak terhormati Allah, apabila Nabi ni ada dasar perjuangan, baik itu mana-mana perjuangan Islam, dia mesti ikut sunnah Nabi ni. Dia mesti mengikut dasar tuan-tuan. Kalau kita mengatakan aku berjuang untuk Islam, maka jangan kita diganggu dengan gangguan-gangguan, cobaan-cobaan, tawaran-tawaran yang boleh merosakkan prinsip perjuangan. Ikut macam Nabi SAW. Maka apa jawab mereka tuan-tuan? Ya, dan sebagai kata terakhir daripada pihak Quraisy, apa yang telah sampai kepada pengetahuan kami tentang seorang yang tinggal di Al-Yamamah bernama Ar-Rahman, dialah yang telah mengajar engkau segala-galanya ini. Tuan-tuan, innahu qad balagana annaka innama yu'allimuka azar rajul bil Yamamah yuqalu lahu Ar-Rahman. Tuan-tuan mati Allah, orang Arab jahiliyah menuduh bahawasanya apa yang Nabi bawa daripada Al-Quran itu diciplak daripada Taurat dan Injil. Keegoan mereka tuan-tuan sampai tak nak terima apa dia Islam yang dibawa oleh Nabi ini, kebenaran yang dibawa oleh Nabi ini. Mereka tak mau terima. Pasal apa? Ego dan keras hati. Sedangkan Al-Walid bin Mughirah, pakar syair ni tuan-tuan. Pakar syair ni tuan-tuan, macam kita lah tuan-tuan, pakar pantun, pakar seloka. Apabila Nabi SAW membacakan kepada dia ayatan, ayat-ayat Al-Quran tuan-tuan, Al-Walid bin Mughirah ni bila dia dengar, dia kata innahu la halawah. Bila Abu Jahal jumpa dengan dia, risau kok dia ni terpengaruh masuk Islam sebab Al-Walid bin Mughirah ini pakar syair. Bila dengar Al-Quran, dia kata apa kepada Abu Jahal? Sesungguhnya apa yang dibaca oleh Muhammad itu inna'u la'alawa. Cukup cantik bahasanya. Pakar syair lah tuan-tuan. Maknanya macam kita lah tuan-tuan, jumpa pakar perubatan. Kalau pakar tu kata, encik, setelah dicek darah ni, encik ni mengidap penyakit leukemia. Apa dia? Sel darah putih sedang memakan sel darah merah. Cik, kalau cik tak buat perubat sekarang secara yang kami cadangkan, nyawa cik mungkin ada dalam 3 bulan saja lagi. Tuan-tuan, yang cakap tu siapa? Pakar. Boleh ke kita tengkoh lawan, kata orang parit? Boleh ke kita tengkoh cakapnya? Boleh bodoh doktor? Bangang? Boleh banding je. Boleh ke tuan-tuan? Ini bukan tabik tepi jalan. Ini bukan yang jual ubat, ya, jual ubat yang tak ada sijil perubatan tuan-tuan. Ya. Arwah Pak Mentua ingat dia cerita. Pergilah ke Lokin Memory Lane tu kan. Ada orang jual ubat sakit saraf. Pak Mentua Allahyarham ni dia sakit lutut. Lama dah sakit lutut. Orang ni tuan-tuan punya confident. Dia kata apa dia? Siapa makan ubat saya ni, makan Zohor, asal sekarang boleh main bola. Tuan-tuan tu dia kita pun tak tahu mana PhD, doktor MBBS dia ambil, wallahu alam tuan-tuan. Pak mentua saya ni cerita tuan-tuan Allahyarham. Dia kata abah pun apa lagi, belilah.
Sebab memang kaki ni sakit. Abah berapa? Bukan nak pergi main bola, tak larat dah. Umur dah 80 lebih. Dia kata apa dia? Abah ingat nak pergi semayang tu senang, nak nongkat motor tu senang, nak buka pintu masjid senang, nak azan senang. Lutut tu okey. Belilah tuan-tuan. Ya, beli saya ingat dalam RM30 ke apa ringgit? Beli-beli tu tuan-tuan, dia makan-makan terus pengsan. Pasal apa? Ubat tu rupanya dia buang gula. Ayah pak mentua saya ni dia tak ada kencing manis. Okey, normal. Tapi bila makan benda tu, dia buang gula ni tuan-tuan, tak sedarkan diri. Tak sedarkan diri tak apa tuan-tuan, tapi dalam keadaan napasnya tercungak-cungak. Kak Ipoh pun kata, telefon dengan isteri saya kata, cepat datang kalau nak tengok abah. Isteri pun dah teroyak, abang cepat bang, kenapa abah dah tak sedar diri? Akak kata udah macam nazak. Saya tuan-tuan berdengar darah ni, batalkan pengajian, bawa isteri ni kelang kabut pergi ke rumahnya. Sampai di rumah ni tuan-tuan, saya tengok, sebab saya pengalaman tuan-tuan sebagai ketua waden, biasa tengok budak-budak yang pensan apa ni, saya kata tak apa macam ni, kita panggil ambulan dulu. Panggil ambulan tuan-tuan. Bila keluar dari ambulan itu, MA, medical assistant, yang macam doktor, tapi dia bukan doktor. Dia bawa stetoskop ni tuan-tuan, masuk rumah. Ayah ni di tingkat atas masa tu. Dia naik je tangga tu, tengok je ayah mentua. Dia kata, ini bukan nazak, ini gulanya udah lebuh. Dan tuan rahmati Allah, dia masuk balik air insulin tu, sedar balik pak mentua ni. Pak mentua ni kata, ni apa ramai-ramai tengok aku ni? Tuan-tuan rahmati Allah, medical assistant ni pun kata, Pak Cik, kalau nak beli ubat, tengok dulu ada tak KKM punya label tu. Kemudian Pak Cik, jangan percaya pada orang yang jual ubat ni, pasal semua dia pakar, semua dia hebat, semua dia tahu. Kalau ubat ni semua penyakit boleh sembuh, dia kata. Pak Cik ada masalah apa? Pak Cik ada masalah katarak. Ya Allah Pak Cik, katarak ni orang buta pun boleh celik. Dia nak melakukan ubat dia. Kata rahmati Allah, Al-Walid bin Mughirah ini seorang yang pakar syair. Dia tahu syair ini, rimanya itu. Dia tahu tuan-tuan bagaimana dia punya susunan. Macam kita lah kalau pergi meminang. Ayah saya kata, pergi ikut rombongan meminang untuk adik saudara. Ingat lagi. Saya kata pada ayah, ayah, abah, pergi meminang ni kerja orang tua-tua. Ayah saya atas kursi roda tu tengok aku, habis kamu tu muda ke lagi? Terasa aku tuan-tuan. Orang tua banyak dah mampu. Orang tahu. Saya bukan apa tuan-tuan, bukan tak nak pergi, tapi kalau pergi aku risau satu benda. Apa dia? Kena yang menyambut tu jenis kaki pantun hancur. Kalau setakat pantun asal, aku tahulah buah cempedak di luar pagar. Ambil galah, tolong jolokkan. Tak tahu tuan-tuan. Tapi kalau pantun yang jenis tuan-tuan, selagi tak boleh berpantun, tak boleh berbincang berapa antara mangkok. Budak-budak bermain kotak di atas bukit. Siapa tak kenal mak botak perutnya buncit tuan-tuan. Apa kena mengena dengan meminang? Al-Walid bin Mughirah tuan-tuan, rima. Kalau kita belajar sastra syair-syair ni, kontrak apa ke bendanya? Saya dulu belajar juga sastra, kelas sastra tuan-tuan. Kontrak apa benda tak? Dia tahu tuan-tuan sela-bela syair, dan dia kata apa dia yang aku dengar daripada Muhammad la alawa la talawa. Apa dia? Gaya susunan bahasa dia bukan manusia yang cipta.
Ini yang menimbulkan kerisauan, fearness in the heart of Abu Jahal. Abu Jahal risau kala-kala Al-Walid bin Mughirah masuk Islam. Bila dia masuk Islam, seorang tokoh syair masuk Islam, akan menjadi disaster, bencana kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Pasal apa tuan-tuan? Seorang tokoh yang dihormati, seorang tokoh yang digeruni, yang dipercayai ilmunya, masuk dalam perjuangan Islam, masuk dalam Islam, akan menyebabkan takut yang lain akan jadi followers dia. Baik itu terhormati Allah, salah tak kita ajak orang yang memang ada pengaruh masuk dalam perjuangan Islam? Tak salah. Sebab apa? Sebab inilah yang Nabi alami. Tuan-tuan mati Allah, salah tak tuan-tuan kita pergi pujuk orang yang ada pengaruh kepada masyarakat untuk bersama dengan perjuangan Islam? Boleh tak? Boleh. Kenapa? Mudah-mudahan dengan pengaruhnya itu ramai followers yang masuk ke dalam perjuangan Islam, menguatkan lagi Islam itu. Tapi Allah Ta'ala dah bagi tahu dengan Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tak boleh memberi hidayah kepada sesiapa yang kamu suka. Saya tuan-tuan suka dengan tuan-tuan, tapi tuan-tuan otak politiknya lain. Saya suka tuan-tuan sebab tuan-tuan orangnya baik. Kalau konduri kendara selalu datang tolong saya. Paling best bila saya makan tuan-tuan bayar. Aku suka. Tapi one problem, apa dia? Bila bersembang pasal politik, tuan-tuan tak ada langsung nak menyokong Islam. Apa? Nama politik Islam. Biar ada kuasa, undi juga judi. Dia tak tahu kisah yang sebenar. Kita yang dengar ni tuan-tuan, bengang tak? Bengang. Aku kokok telinga dia ni karang. Buat apa kita kata tuan-tuan? Dia kata, ya, kata sokong Islam. Tapi apa yang berlaku? Ya, sekarang ni tak ada langsung yang macam Islam. Tuan-tuan, benda tu betul ke? Benda itu tuan-tuan bukan betul, tapi benda itu adalah fitnah. Ya, minta maaf tuan-tuan ya. Janda mana pula kau laku ni? Tuan-tuan, benda itu persepsi, benda itu fitnah, tapi dia menjadikannya sebagai kepercayaan yang kuat bagi dia, dasar perjuangan dia. Tapi kita suka dia tuan-tuan. Kalau tak kerana otak politik, pemikiran politik dia, memang kita akan kata dia lah member aku yang terbaik. Tapi pasal otak dia kopi itu, kadang-kadang kita nak jumpa sembang pemalas tuan-tuan. Ada tak spesial kopi ni kawan dengan tuan-tuan? Ada tak? Ramai kan? Lalu Allah kata, wahai Muhammad, kau usahalah macam mana pun. Walaupun Walid bin Mughirah ini, kalau dapat masuk Islam, is a great opportunity, fursatun zahabiyah. Ini adalah peluang yang terbaik, peluang keemasan untuk menguatkan perjuangan Islam. Kalau dia dapat masuk dalam Islam ni, perjuangan Islam akan jadi hebat, unggul. Tapi ingat, hidayah tu milik aku, kata Allah. Tuan-tuan, ini perjuangan yang sebenar. Itu tuan-tuan, bila bapak kita sendiri tak suka Islam, menentang perjuangan Islam, jangan rasa kecewa. Sebab hidayah bukan milik kita, milik Allah. Kita jenuh tuan-tuan, fahamkan dia tentang Islam. Abah, ayah, Islam ni macam ini. Ayah, sudah, kata ayah. Kalau kamu datang nak suruh aku tukar undi, beramboi. Cakap macam tu tuan-tuan. Next time jangan balik dah. Balik duk cerita tak ada lain. Duk undi. Aku dah ada dah. Aku dah undi dah. Parti kapal layar zaman tu tuan-tuan. Kalau kau nak datang balik sembang pasal tu, belah. Tuan-tuan, jangan kecewa. Jangan kita kata, sedihnya bapa aku tak faham perjuangan Islam. Tuan-tuan, Nabi SAW bersama dengan Abu Talib sendiri, pak dara dia yang dia sayang, yang membantu Nabi, membela Nabi daripada disakiti oleh orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy ni tuan-tuan,
pasal ada bapak saudara Abu Talib ni masih tak menyeksa Nabi teruk-teruk. Tetap mati Allah, tapi apa yang berlaku, matinya tetap dalam keadaan tidak Islam. Al-Walid bin Mughirah ni tuan-tuan, akhirnya bila Abu Jahal ni kata orang Perak mengacum, tahu mengacum, menghasut. Jangan, malu nanti kaum kita bila dengar Al-Walid bin Mughirah, pemimpin terutama Quraisy, masuk Islam. Oi, malu, memalukan. Al-Walid bin Mughirah pun berkata pada Abu Jahal, ya, tunggu hatta ufakir, sehingga aku memikirkan apa benda yang aku nak buat. Apa benda yang aku nak ucapkan kepada orang kafir Quraisy, kepada kaum kita Quraisy, apa dia, untuk meyakinkan mereka aku tidak terpikat dengan Islam ni, dengan Al-Quran ni. Abu Jahal terus tuan-tuan bagi idea, katakan Muhammad ni begini. Akhirnya tuan-tuan, Walid bin Mughirah mengatakan, aku akan buat suatu press conference, suatu sidang akbar zaman tu lah. Aku akan mengatakan bahawasanya Muhammad ini telah membacakan Quran itu adalah sihir. Yu'athiru, sihir yang boleh merasuk, sihir yang boleh orang kata menghayalkan kita, yang merasuk orang yang dengar itu. Maka jangan kamu dengar Quran yang dibacakan oleh Muhammad. Sampai macam tu tuan-tuan. Kenapa jadi macam tu? Kerana ego, kerana mementingkan jawatan. Kerana tuan-tuan kata Al-Walid bin Mughirah, ana aksaruhum malan, aku adalah orang yang paling kaya di Mekah ini. Sebab Abu Jahal kata, kalau kamu ndak reta, kami boleh bagi kamu reta sampai kamu jadi orang kaya. Apa kata Al-Walid bin Mughirah, aku tak perlu reta-reta ni sebab aku adalah orang yang paling kaya di Mekah. So tuan-tuan, jangan disebabkan jawatan, jangan disebabkan reta, jangan disebabkan tuan-tuan kerana kemasyhuran nama, kita tutup hati kita untuk menerima Islam. So yang ada pada sini malam ini boleh sampaikan pada sahabat-sahabat yang tuan-tuan tengok sudah lupa daratan. Islam tuan-tuan berbeza dengan perjuangan orang kafir Quraisy. Islam tuan-tuan, dasar Islam yang dibawa oleh Nabi SAW tuan-tuan berbeza dengan perjuangan yang dibawa oleh kafir Quraisy. Kerana apa? Mereka lebih mementingkan jawatan, mereka lebih mementingkan harta, mereka lebih mementingkan kemasyhuran. Tak mati Allah, apabila mereka melihat Nabi tetap teguh dengan pendirian dia, mereka buat sarkazam, fitnah, mengatakan apa yang kau bacakan itu Muhammad adalah kau cedok, kau tiru, kau dengar daripada orang yang pandai ahli kitab. Faqad a'zarna ilaik ya Muhammad wa inna wallahi la natrukuka wa ma balagta minna hatta nuhlikaka. Wahai Muhammad, kami berikrar, ini ikrar musuh Islam tuan-tuan. Oleh kerana kamu tegur dengan pendirian kamu, kamu tidak mau menerima tawaran-tawaran kami, maka kami akan terus buat fitnah terhadap Islam. Apa dia? Quran ini bukan daripada Allah, tapi kamu cedok, kamu tiru, kamu ciplak daripada orang yang pandai kitab-kitab Injil dan Taurat. Yang kedua, kami akan bersatu menentang kamu hingga kamu dihancurkan. Tuhlikana, ataupun kami yang akan dihancurkan. Ini tuan-tuan, pepatah Melayu tuan-tuan, selalu kalau orang yang pendekar ni, dia kata apa? Pantang pendekar mundur. Tapi sekarang tuan-tuan ada pula pepatah Melayu, pantang mundur kecuali bini kol kena balik tuan-tuan. Tu kelab KTB, Ustaz Uzair dia tahulah tu. Alang-alang menyeluk perkasam biar sampai ke pangkal lengan. Tuan-tuan, kalau kita ada pepatah macam tu tuan-tuan, orang-orang Arab jahiliyah ni tuan-tuan mengatakan apa dia? La natrukuka wa ma balagta minna
hatta nuhlikaka. Apa dia? Kami takkan tinggalkan kamu wahai Muhammad. We'll never leave you alone. Kami takkan biarkan kamu bahagia wahai Muhammad. Kami takkan biarkan kamu aman wahai Muhammad. Remember, ingat. Kami akan hancurkan perjuangan kamu. Tuan-tuan, apabila manusia ni tuan-tuan terima ugutan macam tu, agak-agak tuan-tuan, kalau dia tidak dapat tarbiyah daripada Allah, kalau imannya tuan-tuan tidak kukuh, kalau perjuangan dasarnya tuan-tuan tidak dipegang erat-erat. Lepas tu Nabi kata, peganglah apa dia agama ini tuan-tuan, bab akidah ini tuan-tuan, syariat ini tuan-tuan, umpama kau menggigit sesuatu dengan geraham. Hadis Nabi, bukan dengan gigi taring, bukan dengan gigi kapak, bukan dengan gigi kacip, tapi dengan geraham. Gigi yang lain tak kuat, gigit dengan geraham tuan-tuan. Gigit sungguh-sungguh tu makna dia apa dia? Jangan lepas. Macam mana nak terlepas ni tuan-tuan? Cabut segala gigi, tinggal gusi je. Itu memang terlepas tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan nak lepaskan akidah ini? Orang datang cabut gigi tu, masuk dia bunuh, baru dia boleh melepaskan akidah dia tuan-tuan. Baru dia boleh melepaskan dasar perjuangan dia. Ini tuan-tuan, ikrar daripada orang kafir Quraisy kepada Nabi, memberi satu ugutan. Nabi takut tak? Kita berugut, tak apa, ceramah tukar perkala ulu, udah takut tuan-tuan. Oh, janganlah, minta tolong lah. Oh, tak apa. Oh, banyak cakap ya. 41 sampai bila-bila tak boleh naik grade. Oh, sorry ayah. Tentara mati Allah, bukan senang ya. Bukan senang kita nak terjun dalam perjuangan Islam. Bukan senang tuan-tuan kita nak melaksanakan apa yang Nabi buat, Nabi pertahankan tuan-tuan. Kerana apa? Zaman Lady Gaga ni tuan-tuan, zaman sekarang ini cobaan dia, dugaan dia amat berat. Tapi ingat satu tuan-tuan, afa hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina min qablikum. Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga senang-senang, mudah-mudah? Ingat syurga ni reganya murah ke? Sedangkan belum datang kepada kamu ujian sebagaimana orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Zaman Nabi yang terdahulu tuan-tuan, kita selalu baca surah Yasin, kisah Habibun Najjar. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Selalu kita baca surah Yasin tapi tak faham. Baca je. Pasal apa baca je? Sebab nak buka rezeki, murah rezeki, menaga nasi lemak untung. Pasal apa baca Yasin ni? Supaya anak SPM dapat 5A, dapat 8A, 10A. Tuan-tuan, tu yang datang baca Yasin. Tapi dia tanya apa benda yang dibaca tu, aku baca je, makna tak faham. Kisah Habibun Najjar, walaupun Quran mengatakan waja'a min madinat wa min aqsal madinati rajulun yas'a. Quran tidak sebut rajulun tu siapa nama dia, tetapi ahli kitab tuan-tuan macam Abdullah bin Salam mengatakan apa dia, lelaki itu bernama Habibun Najjar. Seorang yang tinggal di luar kota, di luar pekan ni, duduk ceruk sana tu. Datang dia bertemu dengan rasul-rasul yang diutuskan, bukan seorang rasul yang Allah utuskan. Fa'azzazna bisalisin, kami hantar bukan seorang, dua, tapi 3 rasul. Habibun Najjar ni tuan-tuan pergi jumpa rasul-rasul ni. Dia bagi tahu, kalau betul kamu rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala, mesti kamu ni membawa bersama mukjizat. Kalau betul ada mukjizat, kamu sembuhkan penyakit kulit aku. Ada ulama mengatakan tuan-tuan, Habibun Najjar ini dia terkena penyakit kulit. Ada mengatakan macam sopak, ada mengatakan macam kusta, yang luruh daging-daging tu.
Terhormati Allah, apabila dia beriman, apabila dia sembuh penyakit itu, lalu dia beriman dengan rasul-rasul ni sebab dia percaya ini mukjizat, bukan sihir. Dia pergi jumpa dengan kaum dia dekat kota ni yang tengah hanyut dengan hiburan, yang tengah hanyut dengan kekayaan, yang tengah hanyut dengan kekuasaan, yang tengah hanyut dengan maksiat ni, tuan-tuan. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, wahai orang-orang Antioquia. Ulama ni mengatakan nama tempat tu Antioquia. Ada mengatakan dekat Turki tempat ni, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Wahai penduduk-penduduk Antioquia, ikut rasul ni. Mereka ini adalah rasul yang sebenar. Aku dah tahu macam mana mukjizat mereka ini. Tengok, aku dulu kan ada penyakit, aku sudah sembuh. Kerana apa? Dengan izin Tuhanku Allah dan dengan mukjizat para rasul. Terhormati Allah, la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Lalu dia pun berujah lagi, rasul-rasul ini datang bukan nak ajra, bukan nak upah, bukan nak ambil tanah kamu, bukan nak ambil kuasa kamu, bukan sebab nak ambil kesempatan atas kamu, bukan nak rampih apa yang kamu ada sekarang ni. Tapi apa berlaku, tuan-tuan? Macam mana orang kafir Quraisy, macam itulah penduduk Antioquia, pemimpin-pemimpin dia. Kata apa dia? Ni tak lain tak bukan nak rebut kuasa politik. Ni tak lain tak bukan nak jadi Perdana Menteri. Ni tak lain tak bukan nak jadi YB. Ni tak lain tak bukan. Banyak persepsi negative thinking, tuan-tuan. Apa berlaku, tuan-tuan? Ulama tafsir mengatakan mereka tangkap Habibun Najjar ni. Apa dia membuat, tuan-tuan? Orang Perak kata pelupuh ramai-ramai. Pelupuh, tahu pelupuh? Belasah ramai-ramai, dan penombok, dan penerajang, dan siku, dan smackdown, tuan-tuan. Siapa suka kaki Gusti, dia tahu apa smackdown. Sehingga terhormati Allah, bau kanan ini, kata ulama tafsir, bertemu dengan bau kiri. Orang pakai kata lepio, tuan-tuan. Tahu lepio? Bahasa bukunya leper, menjadi leper, gemuk tulang-tulang dia. Maka dia itu menjadi syahid, tuan-tuan, dalam perjuangan dia mengikut para rasul. Dalam ramai-ramai penduduk Antioquia ni, tuan-tuan, one only yang beriman. Sudahlah begitu, mati pula, diseksa, ditakzib, diterajang, dibunuh, tuan-tuan. Kita zaman kita yang kena pukul ramai-ramai ni, tuan-tuan, siapa sekarang? Siapa? Peragut. Betul tak? Meragut baik tangan orang perempuan diragut, jatuh terseret, luka, kena pula mengandung, mati kandungan dia. Apa orang netizen buat? Tangkap dia, tuan-tuan, ramai-ramai terajang, ramai-ramai bagi helmet. Tak? Walaupun polis kata jangan ambil tindakan sendiri, tapi siapa sanggup, tuan-tuan, nak tahan sabar? Berdebuk-berdebak. Zaman dulu, tuan-tuan, Habibun Najjar dipukul kerana mempertahankan iman. Sekarang ni, tuan-tuan, ada orang dipukul kerana apa? Meragut. Teruk tak teruk zaman kita sekarang ni, tuan-tuan? Habibun Najjar, tuan-tuan, akhirnya mati dia dalam keadaan beriman. Apa yang dia sebut dalam dialog surah Yasin? Qala ya laita qaumi ya'lamun. Ya Allah, kata dia, kalaulah kaumku ni mengetahui. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Allah Ta'ala dah ampunkan dosa-dosa aku yang silam. Bukan itu saja, Allah Ta'ala muliakan aku. Muliakan aku dengan apa? Balasan di syurga. Ada ulama mengatakan, tuan-tuan, Habibun Najjar telah dinampakkan oleh Allah Ta'ala nikmat syurga yang dia akan jumpa di akhirat nanti, semasa dia dipukul, direnyuk, diterajang. Masa tu, tuan-tuan, Allah Ta'ala nampakkan kepada dia apa dia? Pandangan tempat tinggal dia di dalam syurga. Masya Allah, tuan-tuan.
Kita hari ni tuan-tuan baru cuaca panas sikit dah merungut dah. Belum kena seksa lagi. Udahlah panas, aircon pula rosak. Aja harap tut aircon. Punya gak tut. Aku bakut tut. Tuan-tuan. Siapa ni? Ketua cawangan. Tuan-tuan. Jangan main. Bukan orang sini. Dia ketua cawangan Mexico sana, tuan-tuan. Belum lagi Allah uji tuan-tuan dengan nyawa. Belum lagi Allah uji dengan ujian-ujian yang berat, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, saya pun berdoa kepada Allah agar saya ni tuan-tuan tetap teguh dalam perjuangan Islam ni. Agar Allah tetap meneguhkan hati saya dan tuan-tuan ni untuk menemui syurga di akhirat, tuan-tuan. Sepatutnya bila kita baca surah Yasin ni, tuan-tuan, tiap-tiap malam Khamis dia menjadi suatu motivasi kepada kita, penguat semangat kita. Tengok kisah Habibun Najjar ini, dia dibunuh. Sudahlah dibunuh, tuan-tuan, diseksa. Sebelum dibunuh, diseksa, diterajang, ditumbuk. Dan rasul-rasul ni, tuan-tuan, akhirnya dibunuh. Yang tiga rasul itu dibunuh. Dan rasul-rasul ini tak pernah putus asa, tuan-tuan, walau diugut untuk dibunuh. Yang beriman hanya seorang. Macam saya lah, tuan-tuan, berforum dengan 3 orang ahli panel. Yang dengarnya seorang macam behak. Malam ni, tuan-tuan, kalau saya sedang bagi kuliah ni, yang datang seorang je Abang Bakar yang merakam, yang lain tak ada. Dia tak payah bagi ceramah. Aku ajak abang-abang ni pergi kedai, minum teh tarik gelas besar, buih di atas, nyimbang lagi bagus. Tuan-tuan, Rasul dia hantar 3 orang, tapi yang beriman seorang. Pelik tak, tuan-tuan? Tak pelik. Kerana apa? Wa qalilan ma tashkurun. Sayyidina Umar ni, tuan-tuan, satu hari, Sayyidina Umar Al-Khattab satu hari, dia terdengar seorang yang berdoa di masjid. Apa kata doa orang tu? Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku daripada golongan yang sedikit, bukan majoriti. Kita pun, tuan-tuan, heran kan doa ni. Sayyidina Umar lagi heran. Dia bertanya dengan fulan ini, dengan orang ini, kenapa kamu berdoa begitu, jadikan aku daripada orang yang sedikit? Orang ni membaca firman Allah, wa qalilan ma tashkurun. Sikit daripada kamu yang bersyukur, yang berjuang, yang dasar dia untuk ke syurga Allah. Sikit juga orang yang akan masuk dalam syurga Allah. Ini, tuan-tuan. Lepas tu, tuan-tuan, jangan kita belagak sangat. Apa, Islam ni ada majoriti ke? Sokong Islam buat apa? Tak ada majoriti sokong Islam ni. Baik kita sokong satu lagi ni. Ini memang majoriti. Semua ada. Non-Muslim pun ada. Tuan-tuan, bangga sangat dengan majoriti. Ini saya nak bagi jawab pada orang yang bangga sangat dengan majoriti ni. Macam mana nak dapat majoriti? Islam ni nampak sangat kerasnya, nampak sangat ortodoknya, nampak sangat nak buat hudud, nak potong tangan, nak kerat tangan, nak sebat orang 100 kali. Mana orang nak berani nak sokong Islam? Menakutkan, tuan-tuan. Sedangkan, tuan-tuan rahmati Allah, yang tak majoriti yang menegakkan Islam inilah masuk syurga. Mana nak masuk syurga ke nak ke mana, tuan-tuan? Dia mendengar pula ceramah kopi ni, dia mengata, inilah ustaz yang pegang tiket syurga. Aja harap tut. Ini masalah ni. Orang otak liberal ni, tuan-tuan, bila datang pula fasiqum binaba'in fatabayanu ni, in ja'akum fasiqum binaba'in, orang fasik ni, tuan-tuan, dia memasuk dalam Facebook, dia memasuk dalam Twitter, dia ada jadi RBA gelaran dia, maka buat fitnah. Orang Islam tu sendiri benci kepada Islam. Benci macam mana, tuan-tuan? Ni ustaz dengan jambangnya, dengan dari je hitam, dengan serban 5 kilo, pegang tiket syurga. Kalau tak sokong Islam ni, tak masuk syurga. Apa ingat dia pegang tiket syurga? Hari ni banyak otak apa ni, tuan-tuan, yang macam tu. Kembali, tuan-tuan, kepada Islam. Kembali, tuan-tuan, kepada pemahaman Islam. Sebab itu saya bawa kitab fiqh sirah ni, tuan-tuan. Syekh Said Ramadan Al-Buti ini
dalamnya ada roh perjuangan. Kitab ni setengah ulama Al-Azhar mengatakan kitab Araki, tuan-tuan, kitab yang menceritakan tentang roh-roh perjuangan, motivasi perjuangan. Antara kitab yang ada roh haraki perjuangan ni, tuan-tuan, ialah kitab Tafsir fi Zilalil Quran. Syekh Qutb yang menulis kitab Tafsir fi Zilalil Quran ni, tuan-tuan, di Mesir kami pelajar Al-Azhar pernah digeledah rumah. SB geledah, Mabahis SB Mesir, tuan-tuan, geledah. Apa dicari? Kalau ada kitab Zilal, Tafsir Zilalul Quran di rak tu, dia merampeh. Pasal apa, tuan-tuan? Dia kata ini kitab ni boleh membawa kepada irhabi, pengganas. Subhanallah. Yang cakap tu orang Islam, tuan-tuan. Bukan itu saja, tuan-tuan, budak-budak pelajar Mesir ni di-follow oleh mabahis ni. Tengok ke mana mereka pergi. Kalau pergi ke masjid, tuan-tuan, cekap oleh dema ni, boleh tahu kita pergi ke masjid ini, mereka akan ta'an kita, mereka akan kata jangan pergi masjid ni. Pasal apa? Masjid ni ada ulama Ikhwanul Muslimin. Nanti kamu akan terpengaruh dengan pengaruh buruk. Sampai macam tu mereka sebut pengaruh buruk. Tapi kalau pelajar Al-Azhar ni, tuan-tuan, bukan aku. Pergi haflah-haflah, pergi majlis-majlis yang ada nyanyi-nyanyi ni. Mogramnya le, ya lele, ya mogramnya lele, sa'rele. Mabais, SB tu, sama tepuk tangan. Aywa, ya am. Nampak kan? Rupanya, tuan-tuan, Abu Jahal punya kerja ni bukan Islam dah. Kerja-kerja yang dibuat oleh Abu Jahal dan Abu Lahab ni, tuan-tuan, dibuat oleh orang Islam yang bertopengkan Islam. Tapi hati mereka menyimpan kekufuran dan kekafiran. Wal'iyazubillah. Cukup sekadar itu, tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan dah tenganga nampaknya, kita akan sambung dalam bulan yang akan datang, tuan-tuan, tentang pengajaran dan renungan. Tuan-tuan, Syekh Said Ramadan Al-Buti ini, kehebatan dia, tuan-tuan, kitab ini, kita akan tengok balik. Cerita yang kita cerita ni, tuan-tuan, jangan cerita sampai masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tak. Kita tengok apa benda pengajaran dan renungan kita dapat daripada sirah Nabi. Jangan hanya, tuan-tuan, kita jadikan halwa telinga, cerita seronok je, tak. Tapi kita nak tengok apa yang boleh kita ambil pengajaran dia, renungan. Okey, tuan-tuan, ya. Sama-sama, tuan-tuan, kita mohon kepada Allah agar Allah menjadi kita orang-orang beriman, insya-Allah. Teguh tetap dalam perjuangan Islam. Tuan-tuan rahmati Allah, bersama dengan saya macam biasa, Encik Syarul ni dia ada bawa air syifa. So, tuan-tuan yang dengar ceramah ni tadi rasa hati panas, minumlah air syifa ni banyak-banyak, tuan-tuan, supaya sejuk balik hati tu, tuan-tuan. Jangan marah. Tuan-tuan rahmati Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara kita dan mengangkat bala dan wabak yang menyerang kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqimin, minal mustaghfirin, minal muqimin as-salam wasyahada wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa rabbal alamin. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal waba wal ghala, khususan min biladina Malaysia wa khasatan bi wilayati Perak, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fil hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.